Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Noria Anak Tunggang, lecturer bagi subjek GKA 2043 iaitu Research Methodology. Nama saya Nofairul Nizam bin Mas'ud, nombor metik 70767, akan membentangkan mengenai kajian yang telah saya jalankan, iaitu perbandingan seni budaya Indonesia dan Malaysia dalam proses strategi pemasaran dan pelestarian tarian barongan dalam masyarakat Jawa di Batu Pahat, Johor. Pertama sekali, saya akan menerangkan mengenai pengenalan bagi tajuk ini. Malaysia dan Indonesia memiliki hubungan kebudayaan yang erat antara satu sama lain. Bukan sekadar kebudayaan sahaja, akan tetapi dari segi adat istiadat, kesenian dan juga warisan antara dua buah negara ini, kerana memiliki persamaan yang seakan sama. Malah, Malaysia dan Indonesia adalah negara yang berdekatan. Geografi dan budaya kedua-dua negara ini mempunyai banyak sekali persamaan. Bahkan, kedua negara tersebut sangat erat dalam hubungan bilateral dan juga banyak kerjasama yang dilakukan seperti ekonomi, budaya dan juga politik. Salah satu warisan kebudayaan yang dimiliki oleh dua buah negara ini ialah tarian barongan. Tarian barongan merupakan satu bentuk ataupun satu buah tarian tradisional yang khususnya bagi masyarakat Jawa Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur, Indonesia. Seni tarian barongan ini menggabungkan beberapa unsur kesenian yang lain selain daripada seni tari, iaitu menggabungkan seni muzik tradisional serta seni drama dan teater. Walaupun Indonesia merupakan jiran serumpun bagi negara Malaysia, akan tetapi ianya mempunyai perbandingan yang tersendiri dalam bagaimana proses strategi pemasaran dan pelestarian tarian barongan tersebut. Selain daripada itu, terdapat perbandingan lain mengenai tarian barongan selain perkara yang telah dinyatakan di atas. Antaranya dari segi gerak-geri tarian yang dipersembahkan antara dua buah negara ini. Hal ini kerana bentuk tarian barongan yang dipersembahkan mempunyai sedikit kelainan dan sudah diubah sedikit demi sedikit bagi memperlihatkan kelainan. Akan tetapi banyak elemen yang masih dikekalkan lagi seperti sedia kala. Menurut Kristinto 2019 menyatakan kesenian tarian barongan adalah kesenian rakyat yang tumbuh dan berkembang dari masa ke semasa mengikut persekitaran dan kawasan berdasarkan fungsi yang diperolehi, iaitu dari segi keagamaan, sosioekonomi, pendidikan, birokrasi dan estetika. Dari masa ke semasa, tarian barongan mengalami penyesuaian dalam persembahan, iaitu persembahan kesenian tarian barongan mengalami pengaruh Islamisasi sebagai bentuk penyesuaian dengan keadaan masyarakat tempatan. Menurut Hidayah 2017 menyatakan bahawa di Indonesia, tarian barongan hanya diadakan pada hari-hari tertentu seperti upacara keagamaan dan pemujaan bagi masyarakat Jawa di Indonesia. Manakala di Malaysia, tarian barongan hanya dijalankan sebagai satu persembahan seperti di upacara perkahwinan sahaja. Hal ini kerana tarian barongan sudah tidak boleh dipersembahkan kerana mempunyai unsur-unsur pemujaan yang bercanggah dengan ajaran agama Islam di Malaysia. Kedatangan seni tarian barongan ini bermula daripada penghijrahan penduduk Jawa yang datang ke Tanah Melayu, khususnya di Batu Pahat, Johor. Manakala menurut Dewi Jayanto 2014, kewujudan seni tarian barongan ke Batu Pahat, Johor awalnya ketika masyarakat Jawa dari Ponorogo datang secara berkelompok untuk tujuan penerokaan bagi membina perkampungan pada awal abad ke-19. Dan penyebaran seni tarian barongan di kawasan Batu Pahat telah pun meluas. Perkara ini telah dibuktikan dengan kewujudannya tiga kumpulan yang aktif, iaitu kumpulan Sedia Budi di Parit Nipah, kumpulan Seri Wahyuni di Parit Bingan, kumpulan seni warisan di Kampung Seri Nibong. Maka kesenian tarian barongan ini memberikan kesan yang positif dalam perpaduan masyarakat di samping memainkan peranan dalam memperkayakan khazanah kebudayaan tradisional selain dari kesenian yang sedia ada di Tanah Melayu. Baiklah, saya teruskan dengan objektif. Objektif dalam kajian ini mempunyai tiga, iaitu yang pertama, melihat perbandingan seni warisan tarian barongan antara Indonesia dan Malaysia. Yang kedua, mengkaji bagaimana strategi pemasaran terhadap seni warisan tarian barongan. Dan yang terakhir,
membuktikan bahawa pelestarian tarian barongan kekal sebagai budaya masyarakat Jawa di Batu Pahat Johor. Manakala soalan kajian yang timbul adalah, apakah proses strategi pemasaran yang dijalankan untuk memasarkan tarian barongan bagi masyarakat Jawa? Dan bilakah seni warisan tarian barongan yang dimiliki oleh masyarakat Jawa berkembang tiba ke tanah Melayu? Dalam kajian ini, saya telah menggunakan teori kebudayaan, iaitu meneliti dengan lebih terperinci secara menganalisis dalam proses strategi pemasaran dan pelestarian warisan seni tarian barongan sebagai bentuk budaya masyarakat Jawa di Batu Pahat. Mata Dini 2011 mempunyai 4 versi yang merangkumi ethnocentrism, temporalism, ethnocentrism dan conflict culture. Manakala permasalahan kajian yang terdapat dalam kajian ini adalah kemerosotan pemasaran dan kurang dipersembahkan di kawasan sekitar atas isu pengklaiman antara dua buah negara, dan yang kedua iaitu kurangnya minat masyarakat terhadap seni warisan tarian barongan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai sorotan kesusastraan yang telah saya kaji mengenai tajuk yang telah saya lakukan. Seni warisan tarian barongan ini merupakan tarian tradisional bagi masyarakat Jawa, iaitu Jawa Ponorogo dari Indonesia yang telah berhijrah dan memperkembangkan tradisi ini di Batu Pahat Johor pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Budaya ini terus dijaga dan dipersembahkan, tetapi kian pudar disebabkan konflik dan cabaran. Terdapat kajian lepas, tetapi kebanyakannya menceritakan mengenai sejarah dan perkembangan serta pelestarian tarian barongan tersebut di Indonesia sahaja. Di Malaysia pula, kebanyakan penulis mengkaji mengenai tarian ini tidak banyak dan ianya juga agak terhad. Antara pengkaji yang telah saya perolehi ialah Muhammad Kipti Abdul Rahman 2013 di dalam bukunya iaitu Kearifan Tempatan, Pengalaman Nusantara Jilid 2, Meneliti Kosmologi dan Adat Istiadat, yang menerangkan dalam subtajuk Barongan Johor iaitu signifikasi dalam konteks masyarakat kini. Ianya lebih memberikan tumpuan kepada latar belakang tarian barongan yang dipersembahkan di Johor, terutama di sekitar kawasan daerah Batu Pahat. Selain menceritakan mengenai asal-usul persembahan barongan dan sumber cerita kedatangan barongan ke Malaysia serta struktur barongan itu sendiri. Di samping itu, Kipli juga menceritakan mengenai fungsi barongan sebagai elemen pendidikan, interaksi sosial dan hiburan. Seterusnya, Dewi Jayanto 2014 menyatakan dalam tajuk Hubungan Kebudayaan Indonesia dan Malaysia, Sejarah dalam Perkembangan Kesenian Rock Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia ke Batu Pahat Johor, Malaysia, lebih menumpukan perbincangan mengenai sejarah kesenian rock Ponorogo ataupun tarian barongan dan perkembangannya di Batu Pahat Johor, Malaysia, yang telah datang secara berkelompok dalam aktiviti penerokaan pada awal abad ke-19. Dewi Jayanto juga membahaskan mengenai penyesuaian kesenian tarian barongan di Batu Pahat Johor. Hal ini berkait rapat dengan bagaimana proses strategi pemasaran tarian barongan disebarkan di kawasan sekitar. Maka dalam akhir kajian, Dewi Jayanto bersetuju bahawa kedatangan tarian barongan berasal dari daerah Kabupaten Ponorogo dari Jawa Timur dan perkembangan luas dalam pasaran kebudayaan atas sebab penghijrahan penduduk masyarakat Ponorogo ke Tanah Melayu. Hasil dari perkembangan pasaran tersebut, maka wujudlah 3 kumpulan yang aktif, iaitu Kumpulan Siti Budi di Parit Nipah, Kumpulan Seri Wahyuni dari Parit Bingan dan Kumpulan Seri Warisan di Kampung Sungai Nibong. Selain itu, Yuyanti 2017 dari Universiti Muhammadiyah Yogyakarta dalam penulisannya iaitu Pengisytiharan Pemilikan Rong Ponorogo oleh Malaysia menyatakan Indonesia dan Malaysia merupakan 2 buah negara yang dianggap serumpun, di mana kedua-dua negara ini mempunyai persamaan yang sama dalam bidang kebudayaan maupun di bidang yang lain. Akan tetapi, Malaysia pada tahun 2007 telah membuat pernyataan bahawa kesenian tarian ini iaitu tarian barongan merupakan warisan daripada Malaysia dan sepatutnya perkara ini tidak perlu terjadi kerana Malaysia perlu sedar bahawa sekiranya tidak disebabkan oleh penghijrahan masyarakat Jawa ke Malaysia iaitu di Batu Pahat,
Warisan tarian barongan ini tidak kita rasai dan melihatnya. Dewi Jayanto 2014 melalui pernyataannya sekali lagi, walaupun Malaysia dan Indonesia mempunyai seni tarian barongan yang boleh dianggap sama, akan tapi seni warisan ini tetap berasal dari Indonesia. Hal ini kerana kita perlu berbalik kepada awal abad ke-19, iaitu berlaku penghijrahan oleh masyarakat Jawa Ponorogo secara besar-besaran bagi melakukan aktiviti penerokaan dan pentempatan di daerah tersebut. Secara langsung, penyebaran kebudayaan, cara hidup serta adat resam juga turut disebarluaskan kepada masyarakat setempat. Selanjutnya, menurut Rohani Haji Abdul Ghani dan Zuhailmi Paidi 2011, dalam kajiannya iaitu Malaysia-Indonesia, pengalaman hubungan dua negara serumpun, menyatakan bahawa tiada dalam hubungan Malaysia dengan negara-negara lain yang mempunyai keistimewaan yang tersendiri kerana mempunyai dari segi budaya, warisan dan agama. Oleh itu, ia menjadi sebuah ikatan hubungan dan pengimbang dalam setiap masalah yang berlaku dalam hubungan dua hala di antara Malaysia dan Indonesia. Maka, dari keserumpunan dan persamaan budaya dan agama, ianya menjadi retorik utama yang menghiasi sejarah hubungan antara dua negara ini. Justru dari sini kita dapat melihat bahawasanya negara Indonesia dan Malaysia tidak mempunyai perbezaan yang ketara, melainkan dari segi bahasa komunikasi antara satu sama lain. Manakala menurut Titik Mangsa dan Kristanto 2014 dalam kajian beliau iaitu Kajian Ciri-ciri, Agihan dan Dasar Orang Ponorogo di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan penyebaran dalam perkembangan kesenian tarian barongan ini dipengaruhi oleh kebolehcapaian lokasi ataupun kawasan dari pusat pengajarannya, dan dasar yang disyorkan ialah mengadakan pembinaan yang lebih insentif serta mewujudkan muzium barongan dan memasukkan seni tarian barongan ini dalam kurikulum pendidikan sekolah. Selanjutnya, menurut Wahyudi et al. 2021 menyatakan dalam penulisannya iaitu latihan dalam pembuatan dan pemasaran kraf barongan di Kampung Kaligejambon, merujuk kepada usaha dalam melatih masyarakat dalam menghasilkan peralatan dan barangan tradisional barongan, iaitu latihan ini mengandungi 5 peringkat. Yang pertama, latihan membuat topeng. Kedua, latihan membuat jamang. Dan yang ketiga, latihan membuat perhiasan. Keempat, latihan pemasaran iaitu marketplace. Dan yang kelima, latihan pengurusan organisasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan matlamat iaitu untuk memelihara kemahiran membuat kraf seni barongan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Melalui latihan pemasaran, maka pasaran seni barongan semakin meluas. Perkara ini diteruskan menurut Widya Stanti dan Aryani Gram 2019 dalam pemeliharaan seni Rong Singo Mongkojoyo di Surabaya tahun 1990 hingga 2010, menyatakan penyebab kepada kesenian ini kurang sambutan adalah disebabkan oleh faktor persekitaran dan budaya luar. Walaupun perkara tersebut terjadi, tapi usaha untuk melestarikan keberadaan tarian barongan tetap dijaga dan ianya dilakukan melalui dalaman dan luaran, iaitu dalaman dengan cara saling menjaga hubungan silaturahim antara ahli, melakukan latihan rutin dan menjaga hubungan sosial dengan masyarakat. Manakala usaha pelestarian dari pihak luar adalah melakukan kerjasama dengan badan-badan kerajaan maupun swasta. Akhir sekali, menurut Hadayani 2015 yang menyatakan dalam usaha pemeliharaan kewujudan kesenian barongan Cetio Budaya di Kampung Loram Witan, daerah Jati, daerah Suci, bahawa dalam usaha melestarikan kesenian barongan Cetio Budaya di Desa Loram Witan perlu dilakukan dengan langkah-langkah pemeliharaan, iaitu yang pertama, membuat satu tarikan semasa pementasan kesenian barongan supaya pengunjung mudah tertarik, seperti menyediakan hadiah atau jabatan bertuah. Yang kedua, menerapkan proses pengurusan profesional dalam pementasan seni tarian barongan. Yang ketiga, membuat penyediaan atau langkah-langkah yang sistematik. Dan yang keempat,
perlunya kerjasama yang baik di antara jabatan pelancongan dan komuniti seni persembahan dan institusi yang berkaitan bagi mengukuhkan seni tradisi barongan sebagai usaha memelihara dan mewarisi seni budaya tradisional. Baiklah, itu adalah mengenai sorotan kesusasteraan yang telah saya jalankan mengenai tajuk yang telah saya pilih. Selanjutnya saya akan membentangkan mengenai metodologi dan dapatan kajian yang telah saya perolehi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat tahun 2010, metodologi membawa maksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan ataupun disiplin. Maksud metodologi ialah kaedah, jalan, teknik, ragam, gaya, rentak, corak ataupun sistem. Metodologi juga bermaksud ilmu tentang metod atau disiplin yang digunakan semasa melakukan sesuatu kajian tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Bagi kajian ini, saya hanya menggunakan kaedah kualitatif iaitu ianya tertumpu kepada kajian kes, iaitu mengkaji secara terperinci mengenai sesuatu situasi, peristiwa, orang ataupun kumpulan. Maka dengan itu, saya telah menghasilkan satu set soalan kajian yang menggunakan Google Form dan seterusnya mengedarkan kepada 100 orang responden yang secara majoritinya adalah pelajar dari UNIMAS. Saya juga tidak mengetepikan kaedah kajian perpustakaan kerana ia adalah sumber sekunder untuk mendapatkan maklumat yang tepat seperti daripada laporan, jurnal, buku, majalah, surat khabar dan lain-lain. Bentuk penulisan dan penerbitan daripada pihak-pihak tertentu. Di dalam soalan tersebut merangkumi dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Saya juga menggunakan Microsoft Office Excel 356 untuk menyusun dan mengenal pasti keputusan, taburan kekerapan dan peratusan tidak balas responden berdasarkan item-item kajian yang telah dinyatakan dalam borang soal selidik. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai analisis data yang telah saya jalankan. Di sini, saya hanya mengambil secara kesimpulan dan tidak mengambil secara keseluruhan data yang diperolehi. Yang pertama sekali adalah bahagian A iaitu latar belakang responden. Secara kesimpulan, hasil daripada keseluruhan analisis mendapati golongan lelaki adalah yang paling tinggi dalam menyumbangkan pendapat bagi menjawab soalan selidik yang telah dijalankan, iaitu seramai 48 responden dengan peratusan tertinggi iaitu 48%. Seterusnya, negeri yang paling tinggi adalah negeri Sarawak iaitu 46 responden bersamaan 46%. Manakala analisis berkaitan umur didapati umur tertinggi yang ketara sebagai responden kajian ini ialah terdiri daripada yang berumur 21 tahun hingga 23 tahun dengan seramai 70 orang responden dengan peratusan 70%. Seterusnya, golongan responden yang memiliki status sebagai pelajar merupakan yang paling tinggi iaitu sebanyak 81 orang dengan peratusan 81%. Dan akhir sekali adalah dari segi status perkahwinan yang paling tinggi adalah seramai 93 orang responden iaitu sebanyak 93%. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan bahagian yang kedua iaitu bahagian B, soalan responden yang merangkumi 7 soalan. Soalan yang pertama adalah, adakah anda mengenali apakah itu seni warisan tarian barongan? Secara kesimpulannya, bagi analisis yang pertama menyatakan bahawa seramai 35 orang responden iaitu bersamaan 35% yang mengetahui dan mengenali kesenian warisan tarian barongan di kalangan masyarakat Jawa di Batu Pahat, Johor. Akan tetapi, kita dapat melihat bahawa kemungkinan dan ketidaktahuan mereka dalam seni warisan ini memiliki peratusan yang seakan sama iaitu 23% dan 33%. Bagi soalan yang kedua adalah, pada pendapat anda, adakah seni warisan tarian barongan masih dianjurkan pada masa ini? Soalan ini dapat menyimpulkan bahawa seramai 56 orang responden iaitu 56% menyatakan berkemungkinan seni warisan tarian barongan ini masih lagi dianjurkan. Akan tetapi, tidak tahu di mana kesenian ini dianjurkan.
Selanjutnya, soalan yang ketiga yang berbunyi, pada pendapat anda, bagaimanakah cara atau usaha yang kita boleh jalankan untuk tingkatkan strategi pemasaran seni warisan tarian barongan di Batu Pahat Johor? Secara kesimpulannya, bagi analisis ketiga, jumlah yang tertinggi mendapati bahawa ramai responden yang menyatakan bahawa mempersembahkan seni warisan tarian barongan di Istana Budaya bagi memperkenalkan kepada masyarakat bandar sebagai cara atau usaha yang kita boleh jalankan untuk tingkatkan strategi pemasaran seni warisan tarian barongan di Batu Pahat Johor, iaitu seramai 78 orang responden dengan peratusan 78%. Manakala soalan yang keempat iaitu, pada pandangan anda, apakah antara usaha pelestarian yang boleh dilakukan bagi seni warisan tarian barongan di Batu Pahat Johor? Dapat menyimpulkan jumlah yang tertinggi mendapati bahawa ramai responden yang menyatakan bahawa membuka institusi latihan seni tarian secara persendirian kepada individu yang berminat akan seni tarian ini adalah seramai 67 orang responden dengan peratusan 67%. Seterusnya, bagi soalan yang kelima iaitu, pada pendapat anda, adakah warisan seni tarian barongan ini memberikan sumbangan kepada ekonomi pelancongan khususnya kepada negeri Johor? Menyatakan bahawa seramai 39 orang responden iaitu 39% menyatakan berkemungkinan seni warisan tarian barongan ini memberikan sumbangan kepada ekonomi pelancongan khususnya kepada negeri Johor. Dan 35 orang responden iaitu 35% yang yakin bahawa seni warisan ini memberikan sumbangan ekonomi pelancongan khususnya di negeri Johor. Manakala soalan yang keenam iaitu, apakah antara sumbangan tersebut? Mendapati jumlah responden yang tertinggi iaitu menyatakan bahawa ianya dapat mengeratkan hubungan antara dua hala iaitu Indonesia dan Malaysia, iaitu seramai 77 orang responden dengan peratusan 77%. Akhir sekali adalah soalan yang ketujuh. Apakah kepentingan yang diperolehi sekiranya warisan seni tarian barongan ini terus berkembang dan dikenali ramai? Hal ini dapat menyimpulkan bahawa melalui analisis yang dijalankan, jumlah yang tertinggi mendapati bahawa ramai responden yang menyatakan bahawa ia dapat memupuk bakat dan minat dalam jangka masa yang panjang supaya memiliki ciri insan yang memiliki kesenian dan kebudayaan, iaitu seramai 70 orang responden dengan peratusan 70%. Kesimpulannya, secara keseluruhan dalam hasil kajian yang dijalankan telah membuktikan bahawa ramai di kalangan pelajar dan kaki tangan UNIMAS masih dalam kekeliruan akan keberadaan dan pelaksanaan seni warisan tarian barongan di Batu Pahat Johor. Hal ini boleh berlaku disebabkan oleh beberapa punca, salah satunya adalah ekonomi politik yang memberikan kesan yang sangat mendalam kepada seni warisan ini. Hal ini demikian kerana Indonesia dan Malaysia mengalami isu perkelaiman atas seni warisan tarian barongan di antara dua belah pihak. Maka atas asas tindakan bagi menghormati antara kedua-dua belah pihak, Malaysia terpaksa memperlahankan strategi pemasaran atas seni warisan ini. Namun seni warisan tarian barongan tetap menjadi tradisi persembahan oleh masyarakat Jawa di Batu Pahat Johor, walaupun pelbagai rintangan dan dugaan yang melanda. Oleh itu, sebagai anak muda pada zaman ini, kita haruslah membantu meningkatkan strategi pemasaran dan pelestarian tarian barongan kepada masyarakat luar dan bukan sahaja masyarakat Jawa di Batu Pahat Johor yang hanya mengenalinya. Terima kasih kepada Dr. Noria kerana sudi meluangkan masa bagi mendengar segala pembentangan yang telah saya ajukan. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.